So kita tengok dekat mana candle paling banyak bersentuh. Macam ulangan balik je. Mami masuk je itu. Saya macam dah ulang balik je. Okey, ni tengok. Kita tengok secara menyeluruh. Sebab tu kita pilih 5 tahun. 5 tahun. Ambil weekly. Tu kan dah nampak semua tu. Sekejap. Kena ada orang masuk lagi. Okey. Lepas tu, contoh tengok sini, nampak tak banyak kali candle cuba nak naik tapi gagal. Maksudnya kat situ mesti dia punya resistance dia tu. Background minta maaf lah. Saya duduk tepi jalan. Memang ada motor-motor lah, kereta lah. Okey. Ini contoh yang ni, dia cuba naik, lepas tu jatuh balik semula. Nampak? Try lagi. Yang ni lepas drop. Selamat gangguan. Okay. So ni dia dah drop. Dia test balik lepas. Sini drop. Tengok dia banyak mana yang paling sentuh untuk naik tu. Ini dia try beberapa kali sebenarnya ni. Test tak lepas. Jatuh balik tak lepas. Okay. Ni dia lepas. Drop. Tengok ni dia akan sentuh tempat yang sama sebenarnya. Tengok agak-agak sikit. Situ. Okay, itu satu. Kita jumpa dia macam okay. Sini tak lepas. Ni naik sekejap jatuh. Ni naik. Probably nanti dia akan jatuh sini balik. Itu satu. So sekarang dia tengah naik. Kita tengok yang terdekat. Yang terdekat sini. Nampak tak semua? Ini dia ada sentuh sini. Sini dia ada sentuh. Sini. Kita tengok candle banyak sentuh masa dia nak naik tu. Okay, tu. Tengok support dia. Adakah yang terdekat tu? Okay, yang ni. Ini resistant. Sekejap. Habis memang belajar hari tu, Mami ada tak Mami? Masa kita belajar dengan Hasbullah tu juga. Oh tak ada. Tak ada. Macam tu lah dia ajar. Kita macam satu, kita tengok secara menyeluruh. Macam ni kan, yang tadi yang first tadi. Tengok kat mana dia test nak naik. Yang ni paling banyak dia test nak naik jatuh tu satu tanda. Lepas tu yang terdekat sekarang ni, candle tu duduk kat mana? Kat sini. So kat sini, boleh tengok sini lah dia punya resistance sebab tengok ni ini. Dia cuba naik, lepas tu jatuh. Ini dah jadi dia punya demand zone lah untuk yang terdekat ni. Ini demand zone dia. Okay. So ni support resistance terdekat. Nanti kalau dia lepas dia akan jadi RBS, resistance become support. So ni dah ada satu, kita cari lagi satu. Sini tengok yang banyak bersentuh. Dah settle situ baru kita tengok balik. Ni tukar 6 month. Ini 1 hari. Okay. Dapatlah dia punya support resistance. Dapat dia punya demand zone dia kat sini. Area kotak ni. Kat bawah ni kalau nak yang untuk tempoh waktu terdekat ni dekat sini, area sini. Yang banyak bersentuh. Maksudnya contohlah. Untuk yang terdekat kotak dia dekat sini. Contoh.
Tapi dia naik tinggi juga ya tak ni Terus macam ni. Ini nampak yang kedua yang banyak bersentuh. Okey. Macam tu je lah Mami. Support resistant. Siapa tadi Rashidah? Rashidah utama ada tak kat dalam ni? Awak macam senyap je semua orang ni. Orang konsentrate. Ya ke? Macam tiga Ada teacher, ada. Macam tak wujud orang je. Macam syok sendiri. Tengah mendengar teacher mengajar. Tak boleh macam lah. Okey. Ingat ke kot. Rashidah tu mana? Dia kata nak belajar support resistant. Kalau nak bagi clear, nanti kena lah buat ni tukar colour sikit. Tak nampak macam ni. Nampaklah colour hijau support. Ayo. Kita dah belajar support pula. Tadi kata nak belajar ni Vivo. Tu macam tu. Ini lagi satu. Tukar colour hijau. Support hijau. Kita boleh. Contoh lah. Okay, ni pasang resistant dia. Ini support 55 sen, 53 sen, 50 sen. Resistant yang terdekat sini. Dalam area 585. Lepas tu 60 sen. Ini ada gap. Kalau ada gap dia akan cuba tutup gap. So dia akan naik sampai sini lah. Dia akan tutup gap ni. Gap di sini. Ada gap. Ni. So dia akan naik juga. Macam mana pun dia akan naik juga. So nak tengok. Kita tengok lah. Stop dia. Tu dia masih semua naik. Maksudnya tengok ini signal biru. Kalau sebenarnya ni stop RSI. Kalau nak tahu yang biasa-biasa ni. Ini kalau signal biru ke atas tu maksudnya dia nak naik lagi ni. So dia akan naik sini, dia test sini, nanti dia akan kalau ada volume yang tinggi, push dia akan tutup gap ni. So akan dapatlah ni test harga 63 sen. Okay, kalau lepas lagi dia akan naik lagi tinggi. Ini nanti kita akan belajar Vivo lepas dah support resistant ni, kita buat Vivo. Nak tahu dia boleh pergi jauh mana. Okey. Yang ni Jad nak tunjuk. Ni sebenarnya stop RSI je ni. Nanti orang tak ada tu tak tahu pula apa dia. Stop RSI. Itu nampak tak? Biru dekat atas beli. Kalau macam ni biru dekat bawah jual. Ini cross atas, biru cross atas ni. Sini mana ni? Vertical. Okey, ini nampak tak? Dia cross atas. Ni biru. So kat atas ni tengok harga naik tak kat situ. Kalau kita masuk dekat 50 sen. Lepas tu dia akan naik. Macam tu lah nak masuk. Sini pun boleh masuk kak. Ini sebab dia cross. Biru cross merah. Masuk. Okey. Harga sama juga. Maksudnya dia oversold lah tu kan Syeda? Dia dekat kawasan oversold. Lepas tu dia cuba nak naik. Bila dia naik ni kita nampak ada signal ni. Signal apa bila biru ni cross dengan merah. Dia boleh cari untuk entry. Okey. Okey. Satu katalah waktu tu kita tak tahulah nak masuk dekat mana. Sebab masa tu dah naik. Okey, kita nak tunggu kat mana ni? Tengoklah yang terdekat. Bila kita tengok sini harga dia dah naik 50 sen. So kita support kita tak kalau ini dah jadi sebenarnya ni dah berlaku kan. Berlaku ni dia jadi support baru lah sebenarnya. Support kat sini lah area sini. Area sini support dia. Masa kita nak masuk tu mungkin kita akan tunggu. Yang ni boleh cari dekat apa? Tengok gancat. Katalah kita sekarang harga 50 sen. Tengok adakah dia dekat dengan support. Kalau ya,
Okey, boleh masuk lah. Terus masuk je. Terus masuk. Hold. Yang ni kena ada benda lain ni. Untuk yang ni kan, yang ni kita sebelum market buka kita buat lukisan ni, support resistant. Bila market dah buka kita perlukan juga indi ni. Untuk tengok macam ni, contoh adakah dia duduk dekat atas apa dia punya support dia sekarang. Contoh yang ni kuning tu ni MA7. Yang ini orange ni MA5. So, masa kita beli kat atas ni, contoh kita beli atas ni, kita hold je selagi dia tak bocor. Contoh kita guna MA5, selagi dia tak bocor MA5 kita ride je dia. Tengok sampai atas ni pun sebenarnya tak bocor lagi ni. Kan? Maksudnya macam mana? Sini dah bocor dah Mami. Kena buka lagi satu. Syida, RSI dia kena bacaan dia berapa? Kalau yang oversold 30, tapi kalau macam saya Mami, saya tunggu dia 40 ke atas ke 50 baru ada momentum. Masa yang 30 ni kalau kita nak swing okey. Contoh kita nak swing, kita nak masuk kat betul-betul bawah kan. Ada signal satu, signal sini. Signal dia cross up tu. Lepas tu tengok ke atas jugalah. Tengok agak-agak macam sebenarnya kan, sebenarnya macam nak ajar tu. Dia kan ada DTL. Kalau dia break atas DTL, ini dah downtrend kan, dia tengah downtrend ni. Contohlah masa kita beli tu, ini semua tak berlaku lagi ni. Macam ni lah dia macam ni, mungkin macam ni. So kita beli bila dia dah pecah kat atas ni, kat sini dia dah cross up. Biru, aku nak cakap biru dengan blue jadi biru. Biru dah cross up merah, tengok ke atas ni, dia dah break tak? Di kinanjan ni, DTL ni. Kalau dah break, bolehlah masuk. Maksudnya buy on breakout. Tapi pada fasa oversold. Dia memang breakout dan dalam masa sama oversold. Bukannya breakoutnya atas macam ni bahayalah. Dia dah overbought. Yang ni masih selamat masuk kat sini walaupun dia breakout, tapi breakout yang selamat sebab dia di fasa oversold. Oversold macam ni kita kena pasti dia bawah. Ni area bawah 40, 30 ke bawah tu oversold. Ini sikit oversold sini. Contoh. Mami, kita tak belajar Vivo dah mengarut orang lain. RSI kena momentum bawah 50 ya? Bukan. Momentum RSI kena atas lah nak bagi momentum. Lebih besar daripada 50. Sorry, lebih besar daripada 50. Barulah syok. Boleh dia lebih naik. besar daripada 50. Boleh dia kencang sikit Mami. Kalau macam ni boleh masuk, tapi dia macam kita tak tahu macam ni. Dia macam gede-gede ni. Dia slow. Dia accumulate lah ni. Ni dah pasal accumulation. Dia kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Kita tak tahu bila dia nak naik. Tapi bila dia dah start momentum, contoh kata RSI dah dia 40, 50, 60 tu baru best. Baru dah dia jadi macam ni. Tengok RSI dia berapa. Kadang kita tengok yang terdekat juga ni. Yang stop dia? Stop tu, stop sama juga tapi stop sebenarnya. Walaupun stop 100, kalau RSI dia masih rendah selamat lagi. Macam ni apa dia masa dia pecut tu. Tu Mami, dia area mesti dia area 40 nak ke 60 tu dia nak naik lah. Macam ni kita masuk sini okey je, selamat je. Cumanya mungkin akan jadi gabra sikit bila dia jatuh bawah. Kalau kita guna line-line kan, kita guna MA ataupun MA7, bila dia start nak drop tu kita dah gabra, lemak dia bocor. Padahal dia naik lagi, sebab tu kan kena pasang lagi satu macam pasang apa, MA21. Contoh, tengok MA21. Oh, dia belum cross lagi Ami, tak boleh. Ini belum cross, tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai tu. Maksudnya dia bawa, kalau tengok MACD, mesti dia bawa cross satu je. Ini maksudnya persilangan golden cross satu baru berlaku, golden cross 2 baru nak berlaku kat sini. Kalau orang yang beli golden cross 2, dia baru masuk dekat sini. Ni pun dia masuk.
okey juga sebab tak ada dia nak melalui ni. Naik turun ni kan. Kalau macam orang yang swing dan yang buy on dip, dia akan beli awal-awal ni cross. Yang ni line ni cross biru ni, biru cross merah. Sini ini DTL macam naik sikit dia dah beli. Katalah dia guna support dia MA5. Okey, area MA5 tapi saya tak yakin macam ni sebab dia drop bawah MA5. Tapi orang yang macam Datuk beli dekat Gancak kan? Mana hilang? Dia ada. Maksudnya katalah orang tu mungkin dia tengok Gancak dia 47 sen. So dia mesti berani. Even MA5 ni dah bocor tapi Gancak dia ada lagi support dekat situ, so dia tak jual lagi. Orang yang selamat, okeylah selamat sangatlah. Kiranya beli kat sini kan Mami, Golden Cross 2. Dia tak melalui ni fasa ni, naik turun ni, dia terus ini Golden Cross 1, saya nak kena pasang MACD pula, nak bagi contoh. MACD. Sekejap minta maaf, ajar benda lain pula. Benda lain pula ini share, kata tadi nak ajar Vivo. Sekejap. Ini Golden Cross 1 kat sini, lambat. Memang tak boleh pakai lah ni. MACD. Saya lebih suka staff je lah Mami. Staff je RSI. MACD lambat nak masuk. MACD kat sini sama je dengan hampir sama dengan Nak cakap. Aku nak cakap tu. Okey. Datuk. Dia kena kaitkan dengan ni. Kau tengok dalam message tu ada rakan-rakan yang nak masuk Syida. Bagi mereka masuk dulu. Oh ya ke? Okey. Itulah Mami, saya kata Mami kena alamak. Fokus tak boleh dia jaga ni. Minta maaf semua yang baru masuk. Mana? Hilang lah semua Mami. Dia macam ni rakan-rakan. Kalau kita pakai yang indikator yang saya bekalkan tu kan, dia dah ada nilai dah dekat sana. Top RSI dia mesti berada di atas paras 40. Diiringi dengan RSI atas paras 50. Itu dia baru cantik naik. Kalau dia berada di bawah paras 40 stok RSI tu, dia akan jadi macam tu lah, tingtong ke bawah. Tintong. Naik turun lah, maknanya tak stable. Baru-baru. Bila tak stable ni orang kita akan cuak, akan jual. Padahal belum lagi sebab dia akan naik kat sini pula. Itu yang jadi sampai masa awal ni macam mana sampai masa awal-awal sangat ni dia akan mengalami fasa tu lah, fasa tintong. Betul. Fasa accumulation ni naik turun sampai pecah ni dia boleh jual pula. Padahal naik balik ni. Jadi dia jadi cuak tau. Fasa terbaik biru atas, merah bawah dia dengan level 40. Level 40. Lepas tu gabungkan dengan RSI, dia dalam fasa bergerak dari 40 ke 50. Bila dia lepas 50, dia akan cepet ke 70. Nanti best. Itulah. Ini. Pasang kat sini rasa. Syida. Ya? Ke Datuk boleh masukkan dia punya ni? Nanti kejap. Sebab yang sini sebenarnya ada grup daripada ABT. So ABT kan dia indie lain. So kita nak belajar basic je kan. Okey. Settle. Kita belajar Vivo. Okey. Okey. Belum maghrib lagi lah. Yang siapa lagi? Tanya aja ke. Saya ingat Syida buat kelas ni. Kelas lah. Bukan. Yang ni Vivo Naci ni sebenarnya. Okey. Untuk Rashidah yang masuk lah. Syida tanya siapa yang tak faham. Siapa yang tak faham? Takut ada yang tak faham. Ya. Ada siapa tak faham ke? Tanya orang tak faham, orang tak jawab. Buang masa pula ni. Baik jawab. Okey, anggap je lah faham semua. Okey. Baru masuk jangan Syida, baru masuk. Ada lagi baru masuk bukan, baru masuk. Ingatkan ada orang nak masuk. Okey, kita tadi Google Meet ada masalah tadi. Okey, tak apa. Tadi tak ada sambil nak tunggu tu buat support resistor dulu sebab tadi Rashidah utama tu kata
Dia nak belajar basic juga support resistant. Alamak, saya punya background bising betul lah. Dia macam ni, kau tak perlu nak buang semua garisan tu. Kau just hide dekat kiri. Ada tak tong sampah tu? Yang dekat atas tu ada mata tu. Tong sampah. Macam mana? Tong sampah? Tadi kan? Tong sampah Kiri? yang sebelah kiri tu bawah sekali. Oh, ya. Ha. Atas lagi. Kena. Kau nak hide Keluarkan lukisan. tadi. This one Kan tadi kau lukis banyak garisan. So ni dia dah keluar dah. Okay. Saya tak tahu. Lain kali Okay. okay. Okay, dah settle semua support resistant dan apa-apa benda lah tadi tu. Okay. So, tengok weekly kejap dulu. Untuk kena pasti dia dekat mana paling low. Kat sini dia dah bagi low 9 sen. 9 sen, low dia 9 sen. Tanda sikit sebab tak nampak. Okay. Itu satu. Tengok high dia. Tanda dulu. High 705. Okay. Kalau pertama sekali kita ambil Fibo retracement. Saya lupa pula ada orang record dalam ni Mami. Kita sembang macam borak. Okay, tarik daripada bawah ni kosong, tarik sampai high. Okay. Dapatlah dia punya support dan resistance. Dekat mana dia akan retrace? Sini. Lagi. Sini. Kalau macam dekat sini kita baru jangan dia retrace. Dia naik. Ini kawasan retrace dia. Yang ni kalau yang jenis lukis kotak akan lukis sini dia punya area demand. Okay. Itu untuk retracement lagi sekali. Cuba retracement. Satu. Tengok low, high. Ambil kat sini. Sebenarnya ni Fibo retracement. Saya bahasa Melayu anjapkan Fibo. Klik sini. Klik bawah sekali. Dekat dia punya low. Klik dekat high. Stop. Okay. So dapat dia punya support resistance. Kalau macam ni. Sini support. Sini support. Sini resistance. Ini Syida nak tanya. Apa tu yang low tu kan? Kita nak ambil yang lagi low ke atau macam mana pemilihan low tu? oh, kalau yang ni betul juga. Sekejap. Oh, saya lupa lah saya weekly. Sekejap tengah hari jap. Kalau hari memang kena 9 sen. Weekly dia akan jadi lagi jauh. Tengok 1 minggu. Tak sama. Okay. Kita pilih paling low. Kalau macam ni, kita nampak jarak jauh tau. Jarak jauh untuk buat wave sebenarnya. Akan nampak satu, buat wave satu. Yang ni nanti. Okay, sekejap. Yang ni kita akan belajar kemudian lepas ni untuk buat extension. Maksudnya kata dari sini jauh mana dia boleh buat kenaikan. So kita ambil satu point sini. Point kedua sini. Point ketiga sini nanti. Sekarang ni just nak nampak kenapa retracement yang besar ni, nak nampak view sebab kan kita dah jumpa dia punya high dia. Higher high dia. So kita sebab tu kita ambil yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Klik dulu. Memang kalau untuk yang terdekat ni terlampau besar daripada yang support ni kan. Kita boleh buat dekat yang dekat lagi contoh. Okay, delete semua ni. Kita dah tahu dah tadi tu retracement secara yang besar punya untuk raja besar. Untuk yang kecil contoh kita buat dulu support yang paling, tengok yang candle paling banyak kena. Katalah kat sini, rasa kat sini. So boleh je tarik kat sini pula.
Sini kita jadikan dia sebagai dia punya low. Sini dia punya high. So adalah banyak sikit dia punya support resistance daripada tadi. Okey tak? Faham tak? Kita tadi sebenarnya untuk buat wave memang kena tarik daripada low yang betul-betul low. Tapi kalau kita nak sekadar nak tengok support resistance terdekat, kita cari low yang terdekat. Menjawab soalan tak orang yang tanya tadi siapa? Hafiz. Hafiz. Okey tak Hafiz? Yang tadi tu secara menyeluruh. Kalau kita nak cari support resistance yang terdekat, kita cari low yang terdekat. Kiranya yang tadi tu kiranya main wave lah kan. Sekarang kita buat sub wave. Betul. So, okay, settle yang ni. Kita tengok main balik. Yang ditutup. Tutup sekejap. Buat macam tadi balik sebab ada yang baru masuk. Okay. Cara nak tengok support resistance guna Fibo retracement. Ada orang masuk lagi? Lambat dah ni. Okay. Cara nak tengok support resistance guna Fibo retracement. First, kita ambil weekly 1 minggu. Tengok dekat mana dia punya paling low dia dekat mana. Kalau kat sini kita nampak dah dia dekat 9 sen. Dia paling tinggi pula dekat 705. Tengok dekat daily. 1 hari sama. Okey, boleh proceed. Ambil Fibo ni dekat tepi ni 1, 2, 3 ni. So ni, yang ni kalau bahasa Inggeris dia Fibo retracement. Ini ajakan Fibo. Tekan paling ni dekat paling low, pergi paling high. Tak kat sini sebab nanti semua. Okay. So kita akan nampak kat mana, kita boleh cari nanti kat mana dia retrace. Contohlah katalah nanti dia dah sampai fasa overbought kan, dah terlebih jualan. Dia akan drop. So dekat mana dia akan drop? Dia akan drop area sini, area sini, area sini. Dan kalau wave kan, dia takkan sepatutnya wave tak boleh rendah daripada wave yang permulaan ni. So mungkin last dia drop sini. Secara Sudah nak tanya? Ya. Dia biasanya harga tu akan di drop tu pada nilai Fibo yang mana Dia ikut Fibo yang paling kuat adalah Fibo ni, Golden Fibo 50%, 38 dengan ni 61.8. So, yang dekat ni. 3 level tu lah. Ini. Ini siapa yang tanya? Okey, ni. Sama Hafiz juga. Oh, Hafiz dengan Datuk suara seakan-akan ke saya punya ni. Okey, ni area sini dia akan selalunya dia bermain kat area sini. Takkanlah Datuk nak tanya. Datuk boleh jadi je. Ni area sini paling kali lah 50%. Okey, itu satu. Kita dah settle buat dia punya retrace. Retrace ni selalu nak cari sebenarnya dia jatuh kat mana sebab kita nak kesan nak buat extension nanti tu. Ni bila kita kesan dia dia tak jatuh dekat sepatutnya. Selalu retrace dia jatuh dekat 61.8 tapi dia tak sikit je nak sentuh tapi tak sentuh sangat. Sini. Tak tercapai. Bagus hari ni. So extension kita tengok sekejap. Confirmation kan. Ini kalau siapa yang ada indie daripada ABT tu boleh tengok confirmation dia. Nampak tak kat sini dia punya higher low. Higher low ni lah dia punya kita nak cari nanti point extension tu. Ni India apa Syaridah? Ni India apa? Tak ada pun. Siapa tu? Daripada mana? Ini daripada ABT ke? ABT tapi tak ada pun untuk India apa? Kami bukan ABT punya indie. Itu saya indie mereka-reka ambil yang mana-mana orang tu.
Oh, okey. Okay. Tapi ABT ada juga kan? Higher high, higher low kan? Tak ada yang wave tu. Ada. Tak ada ke? Ada. Ada Ada. kot. Lepas tu Langgan screener je dapat. kan dia jatuh selalunya dekat sini lah. Tadi confirmation dia tengok cantik dia drop sini. So kita tahu situlah dia punya wave 2. Adik. So contoh kita ambil extension pula. Ini pivot extension tau. Lanjutan pip ni pivot extension. Ambil yang point low. Ambil yang terdekat dia naik ni. Contoh sini. Ambil yang dia jatuh tadi. Yang kita ni dekat lebih kurang 1.8. Sebab tu pentingnya retracement tu. Sebab nak tahu dia drop area ni. Kadang kalau dia tak jatuh dekat 1.8 mungkin dia jatuh kat area ni 50% ni. 0.5 ni. So sekarang ni dia jatuh dekat 1.8. Dan dia akan pergi dia akan pergi wave 3 selalunya sampai sini. So kita tanda dulu lah. 161.8%. Itu untuk wave 3. So kita tahu dia akan naik sampai 161 kan? Selalunya dia punya memang macam tu lah dia punya rules dia. Kiranya maksimum wave 3 lah tu, 161 tu. Bukan maksimum. Selalunya memang 161, dia boleh jadi terlebih sikit. Kalau macam kita tak boleh nak kontrol market kan. Kalau yang ni kan teknikal sepatutnya pergi sini. Tapi mana tahu ada apa-apa sentimen, ada orang beli banyak-banyak sampai ke 200 boleh jadi je. Tapi kalau dia boleh tukar juga tak? Selalu biasanya memang area sini je ataupun tak sampai pun mungkin 141 saja. Contoh macam bawah ni saya kan beli daripada bawah Priva tu. Okey, lepas tu saya nak tunggulah kok dia sampai 161 ni tapi dia sampai area 133 sahaja. Tapi mungkin dia bergerak zigzag. Dia drop dulu, nanti dia naik juga ke 161. Tu saya dah ambil 80% saya dah ambil profit dengan untung. Yang lain tu saya tinggal cuma nak tengok dia pergi ke tak pergi. Nak test. Okay. Untuk swing tu yang seronok tu swing. Sebab kita tahu dia boleh pergi 161, at least kalau dia tak pergi 161, dia mungkin pergi 127. Dia akan lepas 100 sebab tu kita nak wave 3. Kita akan dapat ROI 100%. Faham tak? Macam mana cikgu? Ya. Macam mana Cikgu Syida dapat harga tapak kaki untuk kuartal Priva tu? Contoh, contoh kita buat tadi, ingat tak? Kita buat balik lah. Alamak, salah delete lah pula. Start balik lah, sorry tadi lambat tu masa. Okay, start semula. Okay, first weekly. 1 minggu. Okay, lepas tu kita tengok dia punya high and low. Kat sini low dia 9 sen, atas dia tu 705. Check balik dengan daily sama tak? Kadang dia tak sama. Okay, sama. 9 sen 705. So bolehlah kita ambil. Mana tu? Kalau tak sama? Ikut mana? Kalau tak sama, kita ambil yang terdekat dulu lah. Ambil yang day. Okay, day. Sebab kita kan nak masuk ikut harian. Lepas tu, kita ambil pivot retracement dulu. Okay. Low, high. Sebab kita nak tengok dia punya retrace tu. Selalu kalau wave 2 dia jatuh kat area sini 618 ni, 0.618. Ataupun mungkin kalau dia sikit kan, dia macam mungkin orang suka sangat counter ni, dia pun tak nak jual. So dia drop area sini je 50% saja. Okay. Sebab tu kita nak retracement tu, sebab nak tahu dekat mana lah si wave 2 ni. Okay.
Okay, so macam saya, okay, contohlah saya beli riba tu, contohlah, okay, saya nak beli sekarang Hiatek ni tak berlaku lagi. Benda Allah ni tak berlaku lagi tau. Saya ambil yang paling low, saya ambil paling high. Lepas tu saya tengok kat mana ada start candle dah drop area 618, okay, saya assume ni lah dia punya low. Dia punya wave 2. So, check balik dengan Indi. Yang biasa, Indi yang biasa tadi yang saya tunjuk, siapa masuk lambat tak perasan lah. Ni storage RSI. Yang basic balik sebab itu nak masuk kan. Tengok. Okay, tengok. Ini ya. Sekejap tukar colour Zat. Nak bagi nampak. Dekat 618. Minta maaf background bising. Okay. Ni kan. Katalah kita dah jumpa dah. Okay, dia retrace dekat situ. Kita dah jumpa dah. Dia turun kat situ. Tengok kat sini. Ada cross tak? Tu nampak biru. Bila biru ni cross atas merah, storage RSI, boleh berkira-kira untuk masuk. Tapi kena confirm balik dengan Indi lain. Indi lain tu contoh EMA 7 ke? EMA MA5 ke? Tengok dia punya candle tu patuh apa. Kadang ada candle dia support atas EMA 7, ada candle support dia MA5. So tengok kat sini tadi. Mana tadi area dia jatuh tadi? Sini kan? Sini dia cross. Okay, tak selamat lagi masuk. Sebab semua ni candle duduk di bawah EMA dengan MA. Tak selamat lagi masuk. Yang orang yang berjaya beli dekat sini yang murah betul-betul ni, mungkin dia tengok gun chart. Saya tengok gun chart jap. Sekejap ya. Sekejap nak tengok gun chart dia berapa. Gun chart. Okay, boleh. Sekejap. Gun chart. Mana Datuk punya gun chart? Okay. Alamak, tak boleh tengok Datuk. Yang sebelum ni yang latest nak tengok yang kat sini tak boleh tengok dia punya gun chart berapa. Replay kepada tarikh berkenaan. Oh, ni macam mana? Kena tekan sini? Ulang semula, yes. Betul. Okay, ulang semula. Mana sini? Tarikh. Play. Alah, mana kau? Slownya je jalan. Okay. Oh, kau akan naik dekat 34 sen kot. Orang yang paling bawah dia boleh beli 34 sen. Kalau kata ada orang tu beli dekat 315 tu menipu sangat lah tu. Kira dia beli dekat support lah. Dekat support, bukan dekat support 330. Tak mungkin orang beli dekat 330 tak tahu support lagi. Mungkin dia tengok gancak ni. Atas gancak tu maksudnya orang yang betul-betul ikut teknikal, dia akan masuk dekat gancak lah. Ada support baru masuk kan. Kalau tak ada support jangan masuk lah. Macam ni kan tak tahu support dekat mana. Berani betul lah. Maksudnya siapa yang masuk sini betul-betul kat sini berani betul. Dia just harapkan stop cross. Kenalah ada beberapa confirmation. Kalau salah perkiraan tu lagi lowest dia pergi tu. Takut kan. Ini macam mana? Ya je Datuk. Adakah anda ingin keluar ya? Okay. Dia pakai macam ni kalau candle merah downtrend tu kan. Ada satu lagi candle. Kalau guna teknik candle, bolehlah masuk. Tapi ini RCP kan. Dia punya reversal. Bolehlah. Tapi nak kena tunggu siap satu candle ni dulu. Esoknya baru boleh masuk. Boleh juga ni. Tapi tetap harga tinggi. Tak boleh. Tetap yang menang dekat gancak. Menang kat Datuk. Datuk dapat masuk 34 sen. Orang lain kalau tunggu tetap akan masuk atas ni. Dia macam ni. Syida, hello. Ya? Boleh dengar?
Okey, kalau counter yang bersifat downtrend, ilmu yang Syida ajar ni sangat bagus tu. Iaitu kalau orang macam saya akan pasang yang Syida pasang tadi tu, Fibo retracement tu. So, saya akan mengagak bawah harga itu kalau dia downtrend kan, saya akan mengagak dia kepada fasa 50, 61 tadi. Okey. Tengok RSI dah 50. Bukan So RSI, semua dah naik baru masuk kan? Fibo. Oh Vivo 61.8 ataupun 50%. Ya. Betul. Okey, thank you. Teruskan. Okey. Selamat berjumpa. So tadi sebab nak jawab soalan macam mana boleh masuk paling bawah sekali? Tak bawah sangat. Saya tunggu confirmation juga. Kalau ikut yang bawah betul mungkin 14 sen. Saya masuk 15 sen macam tu. Agak lambat. Kalau macam ni pun saya tak mungkin dapat masuk harga 330. Kalau katalah dah tarik retracement pun tak mungkin terror sangat nak boleh masuk area sini. Kira Syahidah masuk bila candle tu atas EMA. At least atas MA ke, macam kita confident sikit atas EMA ke. Lepas tu macam Datuk cakap tadi, RSI dia dah 50, dia punya stoch pun dah 50 ke atas, dia ada momentum. Kalau tak ada momentum, tengok apa jadi. Ni, dia main kat sini, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ni still accumulation lagi ni. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Kita nanti ada yang cuak akan jual. Sebab ingat dia dah drop. Sebenarnya dia berada fasa accumulation. Dia naik, dia turun, dia naik turun sebelum dia betul-betul naik. Tengok sebab kita dah tarik tadi, Fibo retracement. Kita dah tahu dah dekat mana dia punya resistance dia kat mana, kat sini. Jadi kita lepas resistance ni, barulah break up, buy on break up. Kalau kita nak tengok buy on BO DTL, boleh juga kita tarik. Contoh tarik kat sini, tarik sampai bawah ni. Kita beli area sini contoh kan, kita beli area sini. Atas ni. Tapi dia tak jatuh. Sebab tu kena ada standby. Kejap. Semua tak nampak. Okay, tengok dia. Tengok dia tetap bocor. Tetap bocor EMA ke MA. Tak boleh. Dia dah naik, dia dah break up tapi dia drop. Orang ingat dia drop betul ni. Tapi sebenarnya dia bukan drop pada RBS ke tu? Yang trend line punya. Dia betul dia ini dia kan kita tarik. So macam contoh kita beli break up sini kan. Nampak tak? Sebenarnya okey kita nampak dia dah naik. Candle naik atas MA5, candle dah naik atas MA7. Oh, selamat ni masuk kat sini. Masuk. Tiba-tiba dia drop. Dekat sini mungkin ada yang agak takut, tapi kalau yang jenis yang dia dah ada dia punya ni kan, dia dah ada drawing ni. Okey, selagi tak jatuh bawah 365 aku tak jual. Tapi ni tengok jatuh juga ni. So yang selamatnya beli bila tengok jap. Tunggu kita pasang lagi satu. Ni, beli dekat sini. Bila yang second cross. Bukan golden cross 1, golden cross 2. Bila EMA 7 cross dengan EMA 21. Apa tu? EMA 7 ni dia ada dua. Sama ada, nanti test tengok back test balik. MA 5 cross up, EMA 20. Masuk. Ataupun EMA 7 cross up, EMA 21 masuk. Jadi kan dia punya MA 7 ataupun kalau kita masuk dengan MA 5 tu sebagai support. Kalau kita masuk dengan EMA, jadikan EMA 7 tu sebagai support. Kalau yang swing, jadikan 21 sebagai support kedua. Contoh macam ni. Masuk dekat EMA 7. Sini kan, dia dah golden cross. Dia dah berlaku golden cross, kita masuk kat sini. Lepas tu, okay contoh naik, drop. Ini support yang kedua, tapi dia tetap drop kat sini. Bahaya counter macam ni. Sebenarnya dia naik balik esoknya ni. Datuk, kalau macam ni macam mana Datuk? Kalau yang dia bocor macam ni kan dia bocor kejap, kok ada orang jual. Macam mana?
Kalau ikut ada tembus kita punya cut loss ni. Macam mana Datuk kita tak nak berlaku tu. Kita bila dia drop kita jadikan dia MO7 tu, mula-mula kita jadikan MO7 tu sebagai support kita. So kita jadikan second support kita MO21 dan dia pun bocor juga. Yang ni mungkin kena tengok gancat. Kena pasang Sebab tu gancat. kena ada beberapa jugalah support. Kau tidak mampu cut loss ni. Takut kita jual, kita rugi. Sebab dia sebenarnya tak drop pun dia naik balik atas MO21. Kena ada beberapa jugalah support tu untuk before jual ataupun cut loss. Sebab tengok ni MO7 dengan MA5 bocor, tapi kita jadikan ni yang ni pun bocor juga. Mungkin kena tengok siapa pada candle kot. Boleh jadi. Yang ni kena apply semua ilmu yang ada. Kalau tengok wave dulu ke? Sebab aku tahu yang tu wave. Sebab dia banyak buat week Week ni kan tetap kita buat. Sebab dia tetap harus turun. Yalah. Kita trigger cut loss kita tu. Sebab tu kena ada beberapa support lah. Sebab tak sayang kalau macam ni kita cut loss dia naik. Hyatset ni jahat juga ni. Tapi dia naik pun atas MA21 pula tu. Saja dah makan ke bawah. Kita pasang lagi. Dia sebenarnya apa dia punya support yang ketiga dia tu? Mungkin 34 atau 50. Tengok. Ini 50. 50 Sanggup kau orang hold sampai 50? Tengok 34 pula. 34. Bocor. Jual. Jual. Kalau cut loss tadi. Dah cut loss. Rugilah. Dia ni memang suka panjang-panjang lah week dia. 50. Wih. Memang di sapu bawah ni. 50 tu dah rugilah. Kalau gun. Kena pasang gancat lah. Maksudnya si Hyatset ni bukan patuh MO ke MA sangat. Ikut Hyatset je lah. Ikut gancat je lah dia punya support dia. Raka ni. Sebab yang takut kita terjual. Kenapa kita belajar benda lain pula ni? Benda ni penting ni, support resistant ni. Betul. Okay, tak apalah. Kita kan macam sembang-sembang petang. Kejap sana, kejap sini. Kita tak jawab lagi yang wave tu, yang Fibonacci retracement dengan Fibonacci extension. Clearkan yang tu dulu. Ada orang nak masuk lagi Hello Kak Syida. Assalamualaikum. Ada orang tanya. Ya. Saya kan tak dengar. Saya tak dengar, kena pakai headphone. Tapi orang tak dengar suara saya. Okey, sila cakap. Okey Kak Syida, saya Mahadi. Kalau tengok daripada Hyatset ni sebelum dia naik itu kan dia ada double bottom, betul? Double bottom and then dia ada satu confirmation dekat situ, dia bagi satu candle Muruguzu, silap saya. And then lepas tu dia rebound sikit. Kalau ikut pada Nat share dia punya chart pattern tu, double bottom dia akan rebound sedikit dan lepas tu dia akan terus naik. And then berbalik kepada Tuan Abu punya signal sampai ke H dan kita jual. Sampai ke high terus. Dan dah high dah tu dah. Dan terus cut loss. Tak payah tunggu dah. Dia memang akan turun ke low. Kalau ikut pada yang Tuan Abu punya signal lah. Dan juga chart yang dikongsi oleh Nat dalam quiz kita yang sebelum ni. Chart pattern double bottom. Yang saya faham macam tu. Ke salah? Okay, saya sebut tadi, headphone tak ada orang dengar suara saya kan? Saya bila pakai headphone, suara tak dengar. Okay. Betul. Sebab tu ada macam-macam teknik. Yang tadi teknik kita tadi apa? Teknik kita hanyalah kalau kita guna tadi tertarik trendline DTL, kita masuk ikut golden cross 1 tak boleh. Golden cross 2 pun tak berjaya. Mungkin ada yang tu kan macam tadi Tuan cakap tadi double bottom. Maksud yang tu itu lain pula nak kena tengok. Wah. Itu lain pula. Itu teknik lain pula tu. Kalau yang ada indie mungkin maksudnya sebab itulah kita tak boleh terlampau rigid kalau kata. Terlampau rigid nak ikut yang tu je sebab kadang-kadang counter tu dia reaksi dia lain-lain. Dia tak ikut indie ni.
Dia tak ikut teknik tu. Tak sama. Maksud tuan tu kalau pasang zigzag tu, kau pasang zigzag tu sudah. Tapi kena faham. Sebab orang cuak yang bahagian yang tidak tunjuk tadi tu. Kalau orang yang bersabar, dia akan menunggu high. Tapi kalau orang yang cuak, dia akan risau kalau jatuh 365 tu. Sudah buka pintu sudah, Amir nak masuk. Wah. Hai Amir. Amir kan? Ya. Masuk. Amir ni pro ni. Okey lah. Okay. Yang tu dah masuk benda lain tak? Kita belajar lain tu. Banyak betul nak belajar hari ni semua. Extension tu dulu. Habiskan extension tu. Ada rakan kita yang nak belajar tu. Vivo dulu. Kita Vivo dulu lah. Yang Vivo tu dulu. memang ada Vivo dulu. teknik ni. Okay, Vivo 1 tadi retracement dah settle. Kita tahu dia drop dekat 618 dekat sini. So kita tahu ni adalah wave 2. Kenapa kita boleh confirm tak dengan pasang ini? Confirm dia sini, dekat sini dah dia punya high low. Okay, settle situ. Kita dah boleh buat extension. Extension macam mana? Ini klik dekat sini. Saya tak tahu bahasa Inggeris dia. Memang extension Melayu ni merepek-repek tu dia. Okay, ni satu point low, point high, turun dekat 618. Kenapa 618 ni kita dah tarik tadi retracement. Ini untuk agak-agak saja dekat manakah point wave 3. So dah tanda sini 618 dekat sini. Agak aja. Ini kan kalau kita draw, dah cakap apa dah ni. Okay, kita draw contoh ambil wave 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 sini 2 dia. Tadi sebenarnya kat sini lah. Okay, 2 3 kejap saya tak kejap. Sebenarnya kat situ 3 ini. Dia ada macam yang siapa daripada group ABT tu ada nak share. Dia akan jatuh dalam 30% macam tu. Mungkin ada sini. Ada sini boleh jadi 30% daripada 1.6. Cuba tengok. Dia ada share 30% boleh jadi, 50% boleh jadi. So katalah 127 lah. Ini kan kita agak-agak. Nanti kita kena check dengan indie-indie lain lah. Indie-indie lain. Sebab ni tak berlaku lagi. Kita payah nak tahu kan. Kita agak-agak dulu dia jatuh dekat 127. Contohlah 127 agak-agak dia dalam daripada 61 ni dia dalam 70% ke. Ikutlah. Maksudnya ni agak-agak lah dalam 200 dia pergi. Contoh. Ataupun mungkin atas sikit. Dia kadang-kadang dia ni sama je. Satu ni lebih kurang je dengan 5. Panjang dia. Lebih kurang. Ataupun kadang pendek lagi. Kadang-kadang jadi pendek macam ni pun ada. Pendek macam ni pun ada. Yang penting W3. Sebab kadang tu dia tak tahulah dia tak mau pergi. Dia tak ada minat belian. Kita cari mana W3. Tengok W3 duduk kat bawah. Tapi W3 yang baik. W3 yang baik dia sepatutnya naik lah. Melepasi at least pergilah lebih kurang. Panjang mana W1 tu dia lebih kurang tu lah sepatutnya. Tengok. Tapi tengok market sentiment. Ada orang nak beli ke tak? W3 okey. Sebab tu seronok masuk W3. W3 tu dia takkan nak. Sebab tengah-tengah kan. Dia nak buat perangai apa sangat. Yang 5 ni mungkin buat perangai. Yalah orang ni agak bahaya. Boleh beli tapi tak mungkin dapat berapa sangat ni yang takut juga. Kita sampai sini dah ada orang jual. Agak bahaya takut kita trap dekat ni. Dia punya correction lama. Lepas 5 dia punya correction Lepas 5 ni dia punya correction ni lama. Kadang dia memang nampak cak dia jadi macam ni lama pula naik sini. Takut lama trap. So jangan belilah sangat, jangan tak digalakkan sangatlah nak berkejar-kejar kat wave 5 ni. Nak swing dekat wave. Tapi Syeda. Ya.
Kalau macam kita tengok kan, sekarang ni Yap Tab kalau dalam main wave dia berada di awal wave 3. Ni? Awak kata tengah lah tu, tengah tu kan. Tapi kalau kau tengok dia punya subwave tu dia dah buat correction tu kan. Dia dah jatuh banyak tu. Okay. Subwave Ini dia punya main wave. Nanti kita kena tengok. Maksudnya kita draw sekarang ni yang main dulu. Okay. Sebab kan tadi kita tarik pun yang low dengan high yang besar secara general kan. Kalau tadi siapa yang masuk sebelum ni tadi saya ada tunjuk yang terdekat. Boleh juga retracement tu kita tarik yang paling low yang terdekat. Tapi yang ni kita nak general view untuk dapatkan wave. Wave agak-agak dia akan sampai situ. Okay, settle retracement dengan extension. Kita nak tengok yang dekat pula macam yang tadi. Siapa tadi yang cakap tadi? Saya susah sebab tak nampak siapa Hafiz yang lagi. Hafiz. Okay, terbuang semua ni. Hafiz yang cakap ni. Okay, yang ni tak apa, biar kejap. Kan dia semak-semak ni. Kejap. Okay. Yang dekat-dekat je. Subwave dia dah drop. Wave kecil. Kenapa merah-merah ni Datuk? Ada jalur-jalur ni kenapa? Tak apalah. Okay. Ini main wave dia adalah wave 3. Yang kecil. Yang ni okay. Yang ni siapa kata tadi tanya yang ni tanya double bottom ke apa ni? Saya dah nampak cup handle lah pula. Okay. Tak apa, tandakan dulu support. Dekat dia punya. Yang ni gap nak tutup tadi kan. Mami yang kita discuss tadi. Dia ada gap untuk tutup. Dia kena tutup gap dulu. Tutup depan ni. Seterusnya. Okay, tapi dia akan sampai satu masa dia akan tutup juga. Bukan dia akan tutup dulu, tak. Tapi dia akan cari tu. Yang ni. Yang macam ni sebenarnya okay. Inilah dia punya neckline. Neckline ni kalau berjaya break dan ada momentum dia akan cari dekat sini 630. Kalau ada momentum sebab dia dah lepas dia punya neckline ni. Lepas tu untuk yang tadi nak confirm tu terus RSI yang ni pergi balik pada basic guna yang indie ni. Kalau biru cross bawah maksudnya akan berlaku jualan. Ini 4 hours. Mungkin nampak dia macam ada nak berlaku jualan. Syahidah. Ya? Selalu saya kalau tengok RSI dah overbought, saya tengok MACD. Kalau MACD betul. Saya guna ni sebab dia macam laju sikit. Dia laju sikit daripada tu. MACD boleh? MACD dah dead cross, cabut. Yang ni dia tak dead cross lagi. So dia ada kenaikan lagi tapi tengok yang minit kecil je 1 jam. Boleh lagi 15 minit. Tengah berapa? RSI je kalau ada momentum dalam 40 macam tu. Sudah 70 dah ni kot. Dah 70. Okay, dah 70. Still ada ruang sebenarnya. Sebab still ada ruang boleh naik lagi. Dia belum oversold lagi. Overbought lagi. Contoh je. RSI tu kena pasang juga lah kolang itik. Nak tengok dia punya ni. Cek.
Alamak, banyak sangat dia kata. Sekejap. Jadi satu. Kena ambil pro ni. Ni. Ini macam ni dah macam danger ni. Ini okey lagi ni. Okey sikit lagi, boleh pergi lagi. Boleh pergi lagi. Kalau ada volume tinggi masuk hari Isnin, dia akan pecah ni. Mungkin dia buat gila, dia tutup lagi ni. Gap ni. 630 tu. Ya. Dia akan sentuh sini, mungkin lepas tu baru drop. Tengok. Oi, lemang sebatang tu. Cantik dia. Tengok volume hari hari Isnin nanti. Sebab ni berapa benar memanglah macam dah tinggi, tapi yang kita punya indie lain-lain tu masih okey kan, belum dead cross lagi. Contohlah yang pakai MACD. MACD tadi kan dengan MACD. Betul lah. Kan? MACD tu untuk kesesuaian kita swing lebih jauh. So, kalau RSI 80 ke atas bukan bermaksud tak bagus. Dia akan pergi sampai 90, dia akan pergi sampai 100 dan dia akan memanjang ke kanan. Kalau sebab sekarang ni kan sektor besi, steel, mungkin ada orang beli banyak-banyak hari Isnin. So depa push sampai nanti kosong, lepas tu drop lah kot. Takkanlah dia tak hebat sangat kalau dia beli nantilah pula dia naik atas sebab kan dia kan wave 3. Sebab dia kan wave 3 nanti dia akan naik juga. Tapi dia akan turun dululah. Dia kan zigzag. Kalau macam lukis channel ni sama jugalah macam ala-ala nak jugalah. Contoh dia naik buat 2 sebab saya rasa dia naik tinggi. Yang ni pun boleh buat clone ni. Macam mana ni tak ada keluar clone ni. Sekejap ya. Okay. So nanti esok ni hari Isnin ni kalau ada volume, kelabu kelala pula nak tunjuk channel. Sekejap, tukar colour. Merah. Bawah hijau. Ini hijau. Sekejap. Okay. Hari Isnin ni, kalau ada momentum atau belian yang tinggi, so dia akan masuk ke channel baru atas dia ni. Dia akan test middle channel. Middle. Kat sini. Okay, dia akan push dekat sini, lepas tak lepas. Kalau tak lepas, dia drop balik cari dia punya okay, sini. Lepas tu dia ada sini, middle dia. Last kali sini. Dia punya boleh bertahan. Kalau dah bocor juga ni, teruk jatuh. Dia dah lari daripada dia punya trend line dia. Ini dia kalau dia kuat, dia akan push masuk. Dia akan push sampai ke atas ni. Tengok kalau saya padam ni. Yang kita tanda tadi 630 tu sebenarnya middle channel yang atas. Middle channel atas ni kat sini. Nanti dah katalah sini dah sampai overbought dia akan drop balik kat sini. Lepas tu ada orang jual lagi, dia drop kat sini. Last dia drop sini. Kalau dia dah bocor sini, dah bahayalah. Kan dia akan atas ranai. Dia akan macam ni, dia kalau kita tengok secara yang besar. Sekejap. Satu hari. Okay. Ambil ni. Sini. Dan naik, turun. Naik. Test. Turun. Mungkin kalau ada besi lagi. Dia naik balik. Kalau ada, maksudnya kalau ni besi tu
apa ni, steel sektor besi dia akan naik. Kalau tak, turun cari sini. Lepas tu ada orang jual lagi turun sampai sini. Kalau ada orang nanti sebab dia kan wave 3 dia akan naik balik. Tengah. Kalau kuat naik sini, drop sini. Contoh macam tu lah dia gerak. Tapi dia still dalam channel menaik tau. Walaupun kita nampak sekarang besar lah. Tapi sebenarnya dia ikut je. Sini ke sini. Dia jadi zigzag. Ikut. Stop jap. Mana tadi satu. Alamak saya dah buang lah pula. 161 tadi. Sini harga 161.8 So dia akan gerak secara zigzag sampai ke atas. Tapi yang kita yang masuk ni memang akan sakit jantung sebab katalah dia dari sini, daripada tengah middle ni 63 sen ni, dia drop sampai 58 sen, takkan sakit jantung. Lepas tu drop pula. Dah sampai mana? Dia naik sini. Katalah drop sini. Dah jadi 55 sen. Mestilah takut. Drop kat sini mestilah kita. Kalau kita beli puncak 63 sen turun sampai 55 sen. Mestilah takut. Tapi kalau kita beli daripada bawah ni. Tak payahlah risau. Itu yang masuk wave 3 daripada awal selamat. Tapi kalau masuk sekarang. Kalau masuk sekarang kena ikut yang indie semua ni lah. Dan tengok ni, kita draw nanti boleh draw macam apa? Macam nak ajar tu pun boleh. Selagi tak patah dia punya apa trend line ni, stay tak perlu cut loss. Sebab katalah dia dah naik sini, dia mungkin bocor channel 1, tapi channel 2 kan ada lagi. Channel 2 dia sebenarnya walaupun jatuh, tapi sebenarnya jatuh yang menaik. Katalah dia push sampai 630 ni. Sampai yang atas sini. Dia jatuh. Katalah dia jatuh kat sini pun. Sebenarnya dia channel naik. Channel naik. Sebab tu kena tengok trend line tu yang nak duk ajar buat trend line. Jangan cut loss suka-suka hati. Macam mana buat trend line tu Ha? Macam mana buat trend line tu? Macam mana buat trend line? Tak apa-apa. Alang-alang tu. Kita belajar je lah semua. Okay, sebenarnya ada tadi saya tunjuk cara trend line juga tu. Guna channel. Okay, guna channel ni ada saluran selari tu adalah channel sebenarnya. Ambil wick bawah, sentuh dengan semua banyak candle yang kena lah kat bawah-bawah ni. Tarik. Ini yang kita buat trend line terdekat. Kalau macam nak dia cari trend line hak rendah betul tu. Kalau kat sini nampak 405, dia akan cari yang rendah tu. Tapi kita kan nak tengok yang terdekat. Yang terdekat, okay ni nampak sentuh. Ya, kita sentuh yang atas. Okay ni kan nampak dia sentuh beberapa. Dia tak keluar kan? Dia tak keluar ni, dia still dalam channel dia. Dia pun kalau ni pun, kalau naik pun dia still dalam channel dia. Kalau dia berjaya break, dia akan buat channel baru. Channel baru yang saya buat clone tadi. Akan ada middle, akan ada high. Tapi kalau yang macam nak, okay, ni satu cara. Ini guna channel. Saya dah terbiasa dengan channel sebab senang. Saya faham macam tu. Okay, boleh je guna yang nak ajar. Yang nak ajar. Okay, mana tadi? Rendah dia ni untuk daily 435. Okay, kejap. Saya kena garis nak nampak 435. Okay. Yang nak punya 435 low. Payah nak kena 2 week je kena 1, 2, 3. 1, 2, 3 je. Okay, 1, 2, 3, tarik sikit. Sebab kita nak ambil daripada low kan. Okay, ni klik, clone, klik, sini, clone, klik. Tak jumpa. Clone,
Clone. Banyak yang clone. Clone tu nak bagi naik sampai atas. Kan tak terlepas candle lagi. Dia break. Clone. Gitu saya dia. Clone. Okay, tak ada lah. So maksudnya macam ni. So ini semua akan jadi dia punya support, resistant. Okay, bila dah lepas RBS, resistant. Lepas tu dah lepas RBS, resistant. Dah lepas buat clone baru pula nanti. Okay. Okay, dah lepas. Dah lepas ini RBS, ini resistant. Dan sampailah seterusnya. Tapi nak aja 3 je lah. Ini over lah ni. Just nak tunjuk je macam tu lah. Sebab ni kita semua tujuan dia, tujuan kita lukis-lukis semua kita nak tahu support resistant je. Betul tak? Sebab kita nak masuk beli dekat area support, nak jual dekat area resistant. Dekat mana area resistant yang kita nak jual? Kalau kita dah naik macam ni, kita mestilah nak jual. Jangan jual, contoh 630 kita punya target, jangan jual 630. Semua orang jual 630, kita tak dapat nanti. Jual lah 625 ataupun 620. Jangan tamak sangat. Entry tu kena betul kan? Macam mana? Entry tu lah kena lawa bawah lagi, jangan beli atas lah kan. Saya selalu beli kat atas. Oh alamak, saya tak dengar pula. Sebab saya punya ada masalah sound lah. Saya boleh cakap tapi tak dengar. Okey, tak apalah. Tapi faham kan tadi macam mana nak buat? Dua-dua channel dengan channel biasa dengan guna trend clone. Faham. Kan? Faham. Okey, lepas tu wave dah tahu dah tadi, extension dah tahu dah. Oh, lagi satu. Ya Allah, Vivo channel. Vivo channel kan tak belajar. Yang tu. Yang tu ultimate tu. Ya. So kita ambil ni lah. Ambil dah sudah ya tag lain. Tadi Mami kata fittest. Kekosong tu. Semua je yang tadi tu. Banyak sangat lagi sana. Okay, tengok weekly. Low dia kat mana? 155 tanda sat. 155. High dia. Mana high? Okay. Okay dah. Lepas tu tengok dekat day. Sama tak? Daily. Lain. Tak sama. Okay. Yang tu tinggi tetaplah sama. Sebab of course lah. So kita nak tarik yang terdekat lah. Yang low 210. 210. Saya tengok kat YouTube macam lain tau. YouTube dia buat lain sikit. Tak apalah. Okay. So week bertemu dengan week. Tak nampak week dia ni. Jauh nanti. Week bertemu dengan week. Susah ni nak draw ni. Kalau saya kan. Saya nampak macam susah nak lukis yang ni. Sebab dia tak nampak dia punya. Okay, ini pergi dekat 1, 2. Sekejap sekali lagi. Ni. Bila saluran Fibo. Ya. Sebenarnya bahasa Inggeris je Fibo channel. Ini 210 week dia kat sini. Tengoklah kita nak kena tarik dia tu. Jauh benar. Nak bagi sentuh week. Gede. Okey, kena tak week yang lain. 1. Tarik dekat high sekejap. Mana high tadi? Sekejap Saya stop sini sekejap. Nak pergi kat high. Letak situ. Tapi ada tapi dia. Sebab sekarang kalau macam ni okey, kita buat 100 je dekat paling tinggi.
Tapi kalau macam kata sekarang dia naik dekat sini. Dia dah naik kat sini, kita taklah sini. Sebab kita nak jadikan area TP kita tu kat mana. Kita nak tahu TP dia. Area sini contoh. Yang ni kita tak apalah sebab kita daripada bawah. Daripada bawah tak je lah kat sini. So kita tak nampak lah sekarang ni. Okay, dia duduk kat sini rupanya. Okay. Mana support dia? 30 sen. Resistance dia apa? 325. Ni sekarang dah ada wick kat sini. Okay, katalah lepas. So mana dia punya resistance seterusnya? 355. Mana support dia? Nanti kalau dia dah pecah, ini akan jadi support dia RBS 325. Seterusnya dia akan pergi mana? Dia akan pergi 390. So tu? Oh, kiranya support resistance ni guna line Fibo je lah je. Ya. Kalau kita guna tarik line Fibo, kita guna Fibo lah. Ni kan kita belajar Fibo yang kata nak belajar tu, Fibo channel tu. So maksudnya bila harga dah cecah sampai naik 618 tu, automatik tahap 50 tu sebagai dia punya support lah. Betul. Semua dia akan jadi maksudnya naik satu ni resistor, ini support. Bila dah pecah dia ni pula resistor, dia ni jadi RBS kan, resistor become support. Okey, ni pecah. Okey, ini akan jadi resistor, ini resistor become support dan seterusnya. Macam tu lah. Kan tapi nak suruh buat cantik-cantik, tegak apa semua tu. Macam mana yang tegak tadi tu tak faham yang tegak tu. Ni kan macam ni kan. Tegak okay. Lagi macam cantik sikit. Nak bagi nampak lawa-lawa. Tapi still kena sentuh wick dia kan. Yang penting bawah tu tau, yang tadi yang mula-mula tarik tu. Ni yang ni first yang kat low, wick dekat low, lepas tu wick yang seterusnya ni. Kan? Yang atas ni tak apa lagi. Atas ni kita boleh ubah-ubah selagi mana kita dapat, bagi saya lah. Selagi mana kita jumpa resistance support dia. Kita nak, itu point kita tarik. Kita nak tahu resistance kat mana, support kat mana. Kalau dah jumpa, apa masalahnya? Nak tarik kat sini. Contohnya, ini sekarang tak apa, letak je 100 dekat sini. Sebab jauh lagi dia nak pergi. Tetap kita jumpa je support resistance. Tapi kalau dia naik sampai sini, contoh dia dah naik sampai sini, kita takkan nak ada dua line je support resistance. Faham tak? Kalau dia dah naik kat sini, takkan ini saja. Kita tariklah sikit ni atas. Contohlah, ni jadikan 78 ni. Kita jumpa lah banyak sikit support resistance. Kalau yang dalam YouTube pula, menyengit terus dia buat. Dia tak buat tegak tau. Macam piramid. Dia buat sebab dia nak nampak candle jatuh. Cantik juga macam tu tengok. Yang dia buat. Dia buat sengit betul sebab nampak candle tu naik atas dia. Faham tak? Nampak tak? So layer by layer. Dia macam jatuh. Dia nampak je jatuh atas tu. Yang YouTube tu nampak macam cantik. Maksudnya tak ada masalah apa tegak ke apa. Yang penting support resistance jumpa. Tetap 325, tetap 355, tetap 390. Tetap benda yang sama. Tinggi ke, betul ke? Support resistance tu tetap yang tu juga. Betul tak? Yang paling penting point bawah tu. Ya, yang penting dapat support, dapat resistance tu je. Kita nak tahu kita dekat mana kita nak beli, dekat mana kita nak jual. Dapat tahu tu sudahlah. Wah, bising pula dia. Okey lah kan ada 1, 2, 3 dah belajar. Wave pun dah belajar. Wave tu pakailah indie, kalau daripada ABT tu, pakailah indie yang apa tuan AS tu. Dapatlah tahu dekat mana dia punya lower low, higher high. Kalau indie Datuk tu ada ke yang tu? Sama juga kan? Ke lain? Sama je. Asalkan dia zigzag. Kita nak tahu dia jatuh kat mana. Datuk. Mana Datuk? Boleh buat dia high low, high high. Dia keluar. Kalau dia keluar okey je. Asalkan dia drop dekat low high high tu, kita boleh tahulah dia drop kat mana. Okey lah, dah habis belajar 6.40. Kan ada soalan ke? Syeda nak tanya. Kalau contohnya kan sebab bila kita belajar Fibo lepas tu ada gun,
So basically apa yang maksudnya kalau pisau pengalaman, apa yang membezakan dia orang dan apa yang waktu bila kita sesuai guna Fibo punya retrenchment, waktu bila kita kena guna gun dan apa pivot lagi kan. Biasa kat Datuk ni ada pivot punya support resistance kan. Boleh sudah share sikit macam mana? Okay, macam saya, contoh saya untuk swing. Untuk saya swing, saya guna Fibo lah. Sebab saya tarik guna Fibo, so saya ikut teknik Fibo. Semua benda Fibo, tak ada guna lain. Kalau swing. Kalau maksudnya kalau Fibo swing akan enter near point-point dia tu lah. Ya. Kan kita tarik tu kan ada dia punya support resistance kan, nampak dia kan. Kita masuk dekat near support, lepas tu tunggu je sebab kita dah tarik. Contoh 3 boleh pergi 161.8. Janganlah tunggu sampai 161.8 tu, takut tak tercapai. Agak 100 ambil je lah. Kan? Okay. Tak perlulah tamak sangat, tapi mungkin kena tunggu bukan kejap-kejap. Yang itu riba tunggu dekat 3 minggu sebulan. Sekarang sedang menanti beberapa nak tengok betul ke tak. Biasa Syida akan macam ya sebab kita modal kadang tak ni kan. So portion tu akan banyak counter akhirnya saya tak langsung ke ada target juga counter. Kalau macam kita ni kita letak bising betul dia. Hello, cakap lah. Okay, contoh, kita maaf lah sebab background bising. Contoh kan, kita kan kata modal kecil, counter macam nak kena kira pula. 100 slot sebenarnya baru nampak. 100 slot. 1 slot lah. Macam mana nak cakap Kalau sebenarnya, kalau yang spin lama-lama ni, tahap berapa kita berani? Minimum 1 lot. 50 pun boleh. Ikut masing-masing punya sanggup biar modal dia tu duduk lama situ. Katalah contohlah kita ada modal 5,000. So kita nak masuk berapa? 2,500 untuk satu counter tu yang untuk swing. So kita sanggup tak 2,500 tu biar je mungkin sebulan. Kalau kita okey, teruskan lah. Kalau tak okey, 5,000 tu mungkin masuk 1,500 je. Kan? Masuk 1,500 je. Saya tak tahu berapa lot. Dia tu kena tengok counter. Dilema bila watch list kita banyak, lepas tu tengok ada 2-3 tergerak juga. So kita kadang jadi macam nak masuk sini ke, tu yang one off. Yang tu kita tak boleh nak tahu. Kita kena tengok masa tu. Minggu tu macam contoh minggu ni besi. So yang kita study ada di antaranya besi. Masuklah besi dulu. Yang tu naik dulu. Kita punya kaji dah kan. At least kita yakin nak pergi mana kan. Ya. Pemilihan tu. Lepas tu tengok harga lah juga. Kalau macam ada 2 jenis besi. Contoh harga 30 sen dengan harga 70 sen. Masuklah yang 30 sen. Dah tahu sektor dia sedang naik. Apa masalah? Kita boleh beli banyak sikit yang murah tu. Contoh. Tapi kalau yang mampu, janganlah beli yang murah, belilah yang mahal. Mampu tu base apa? Kekurangan lah. Ya, ikut modal masing-masing. Sebab tu susah nak kata berapa. Sebab ada orang mampu takkan nak beli sikit. At least paling sikit belilah 100 lot. Baru nampak. Kalau yang macam intraday, macam kena masuk kurang-kurang macam 5,000 juga. Betul tak Mami?